A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita masih lagi berada di bawah tajuk usul yang ketujuh, iaitu siyak dan sibak memahami ataupun mentafsir Al-Quran berdasarkan ayat-ayat ataupun kumpulan ayat sebelum dan kumpulan ayat selepasnya, ataupun kita panggil siyak dan sibak. Dua contoh yang telah kita beri sebelum ni, iaitu cerita tentang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, adakah ia ditujukan ataupun khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun masih lagi tak lari daripada penceritaan tentang keadaan hari kiamat. Yang kedua pula tentang istighfar ataupun taubat Nabi Allah Daud, apakah dosa kesalahannya. Dan hari ini kita masuk ke contoh yang ketiga. Baik, contoh ketiga iaitu ayat 33. Kalau dalam nota kita muka surat ke-15, muka surat ke-15 dalam nota, itu contoh yang ketiga, tentang Ahlul Bait dalam ayat yang ke-33 suratul Ahzab, iaitu innama yuridullah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ini ayat yang menjadi satu perbahasan ataupun polemik di antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah tentang apakah maksud tathira di situ, dan juga Ahlul Bait. Ahlul Bait dan yutahhirukum tathira, ada persoalan penting di dalam ayat ni. Ayat tersebut terjemahannya ialah, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Okey. Jadi persoalan pertama ialah siapakah Ahlul Bait? Siapakah Ahlul Bait dalam terjemahan ayat ini, dalam konteks ayat ini? Ahlul Bait, kalau nak kira sekarang ini sudah menjadi satu istilah yang diterima pakai bahawa keturunan Rasulullah, kan? Ahlul Bait, keturunan Rasulullah. Macam kita kata ada individu-individu yang masuk ke Malaysia dengan membawa keturunan-keturunan Rasulullah yang didakwa sebagai Ahlul Bait, Ahlul Bait Nabi. Jadi Ahlul Bait itu diterima pakai sebagai keluarga Nabi ataupun keturunan Nabi. Jadi kita nak tengok sebenarnya apakah maksud Ahlul Bait dalam konteks ayat ini ataupun dalam konteks Al-Quran. Apakah maksud Ahlul Bait dalam Quran? Jadi kalau polemik tentang permasalahan Ahlul Bait itu siapakah dia, ada pelbagai maksud. Adakah dia Ahlul Bait itu keturunan Rasulullah SAW? Yang mana keturunan Rasulullah SAW? Adapun yang boleh kita yang digelar sayyid di hadapan itu semuanya Ahlul Bait, ataupun dia hanyalah kita kata keturunan Nabi melalui jalur Hasan dan Husain saja. Hasan dan Husain saja yang digelar Ahlul Bait, keturunan Nabi yang tidak melalui Hasan dan Husain. Contohnya melalui adik-beradik dia yang lain, anak Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali juga. Apalagi kalau anak-anak cucu Nabi yang lain, adakah mereka tak termasuk dalam Ahlul Bait? Kan? Ataupun Ahlul Bait ni hanya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ataupun ada juga pendapat mengatakan Ahlul Bait sebenarnya ialah semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tahu siapakah Ahlul Bait yang paling tepat, kena tengok juga siyak dan sibak ayat ini.
ataupun selain daripada siyak dan sibak ayat ini, usul sebelum ni, usul yang pertama juga boleh dimasukkan sebenarnya dalam usul ni, iaitu melihat terjemahan Al-Quran dengan Al-Quran. Sebab Ahlul Bait, kalau kita tengok, kalau kita search dalam Al-Quran, bukan duduk di ayat 33 surah Ahzab saja. Ada beberapa lagi perkataan Ahlul Bait, dan dia merujuk kepada siapa? Kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, bahawa Ahlul Bait merujuk kepada isteri Nabi ataupun isteri seseorang. Isteri seorang, bukan anak beranak dia, bukan keturunan tertentu, dan bukan orang lain. Isteri Nabi, isteri. Jadi kalau kita menerima ataupun kita memakai bahawa Ahlul Bait itu bukan isteri Nabi, sebaliknya orang lain, maka itu sebenarnya kita telah memutuskan ayat 33 ini dengan siyak dan sibaknya. Jadi untuk memahami siapakah Ahlul Bait dalam ayat ke-33 ni, kena tengok ayat sebelum-sebelum dan ayat selepasnya, baru kita faham siapakah Ahlul Bait sebenar. Dan dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa isteri Nabi bukan Ahlul Bait adalah dakwaan yang meleset melalui usul ini. Dan siyak dan sibak dalam nak menentukan Ahlul Bait di sini bukannya jauh sangat pun. Bukan kata-kata ayat 3-4 ayat sebelum dan 3-4 ayat selepas. Memang dalam ayat yang sama. Dalam ayat yang sama, ayat sebelum sikit, ayat selepas sikit. Maksudnya kita tak boleh nak putus sekali lagi makna Ahlul Bait ini dengan dengan makna sebenar yang ada dalam kumpulan ayat tersebut. Baik, cuba kita tengok ayat Ahlul Bait ini dengan lebih panjang. Daripada ayat ke-30 lagi. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adab di'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tihi ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaina fala takhda'na bil qawl fatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Lepas tu siyak dia wa takunna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Cuba kita tengok kumpulan ayat ini yang bermula daripada ayat 30. Khitabnya ditujukan kepada isteri Nabi. Sangat jelas. Ya nisa'an Nabi. Wahai isteri-isteri Nabi. Tak ada terjemahan lain dah. Ya nisa'an Nabi ni tak ada terjemahan lain dah. Hanya isteri-isteri Nabi. Mayyati minkun Nabi fahisyah. Dan cuba tengok dia punya dhamir. Mayyati minkunna. Tak ada orang lain. Terjemahan dia hanyalah kepada isteri Nabi. Khusus dhamir itu untuk dhamir muannas, jamak muannas. Ayat yang kedua, iaitu ayat ke-31 sama juga wa may yaqnut minkunna lillahi wa yaqnut minkunna wa ta'mal salihan nu'tiha ajran marratain. Lepas tu ayat yang ke-32 masih lagi tak dikhitabkan kepada isteri Nabi. Ya nisa'an nabi lastunna ka hadim minan nisa'. Sangat jelas. Wahai isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti isteri-isteri yang lain. Kamu semua, kedudukan kamu, level kamu, status kamu bukan seperti perempuan-perempuan yang lain. Ini taqaina. Sekiranya kamu bertakwa. Dhamirnya masih lagi dhamir muannas, jamak muannas, ditujukan kepada ya nisa'an nabi. Dan begitulah seterusnya ayat yang ke-33 sama juga waqarna fi buyutikunna. Waw ta'attaf lagi, masih lagi dikhitabkan kepada para isteri Nabi. Waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kamu berada dalam rumah-rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Dhamirnya masih lagi dikekalkan dengan dhamir jamak muannas salim.
Jamak damir muannas lagi. Waqarna fi buyutikunna. Tak ada terjemahan yang keluar dah. Bahawa ayat ataupun kumpulan ayat ini ditujukan kepada isteri Nabi. Nah, Lepas tu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait. Ahlal bait. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait. Ahla tu apa? Nasab tu apa atas tu? Itu khitab lagi dalam bentuk munada lagi. Ya nisaa. Ya nisa'an nabi, ya ahlal bait. Wahai, masih lagi ditujukan kepada ya nisa'an nabi. Ya nisa'an nabi itu sebagai ahlal bait. Lepas tu wadhkurna ma fi yudla fi buyutikunna wal hikmah. Jadi kalau kita tengok terjemahan, dia tengok sendiri terjemahan bahawa ayat ini, kumpulan ayat ini bermula daripada ayat 30 sampai ke ayat 34 ditujukan khusus kepada para isteri Nabi dan langsung tidak boleh ada orang lain masuk ke dalam makna para isteri ya nisa'an Nabi itu. Maksud isteri Nabi. Maksudnya dalam konteks ayat ni, siap dan sibaknya ahlal bait di sini bermaksud isteri Nabi. Bukan orang lain, bukan anak-anak Nabi dan bukan juga menantu Nabi ataupun cucu-cucu Nabi. Tak, ahlul bait di sini khusus mengikut siyak dan sibak. Konteks ayat tersebut adalah ahlul bait di sini yutahhirukum tathira adalah isteri Nabi. Jadi kalau ada dakwaan bahawa ahlul bait di sini sebab apa kita bincangkan ni, sebab dia ada masalah besar sini. Masalah besar sini sebab ayat ini juga menguatkan satu akidah yang sangat-sangat besar sebenarnya, iaitu akidah imamiyah. Akidah imamiyah yang ini kita umat Islam sebenarnya selepas wafatnya Rasulullah SAW harus berpandukan ataupun harus dipimpin oleh kumpulan para imam. Dan para imam itu adalah maksum seperti anbiya yang lain. Barang siapa yang tak mengikut para imam tersebut dengan melantik orang lain, contohnya yang bukan daripada keturunan imam ini, keturunan ahlul bait ini, maka mereka adalah kafir dengan perintah Allah SWT. Jadi orang yang melantik orang lain sebagai amirul mukminin, sebagai imam, sebagai khalifah ataupun apa sahaja nama pun yang bukan daripada kumpulan para imam ini, maka mereka terkeluar daripada ajaran Allah SWT. Ini sebenarnya satu akidah yang sangat bahaya, yang cuba juga sebenarnya masuk ke dalam tempat kita suatu ketika dahulu. Sekarang ini alhamdulillah kerajaan kita pun dah ambil tindakan dah juga. Akidah imamiyah ini ialah mengatakan bahawa kita umat Islam harus berpegang dengan para imam. Para imam. Dan imam tu ada berapa pula? Ada khilaf pula lah antara mereka. Tapi yang masyhurnya imamiyah, Syiah imamiyah Ithna Asyara, sebanyak 12 orang imam. Dan 12 itu pun adalah dalil tertentu yang mungkin kita boleh bincangkan semula. Baik, akidah tersebut, akidah imam 12 ataupun para imam yang dilantik oleh Allah secara tauqifi, lantikan Allah kepada umat Islam ini, dalilnya berada dalam ayat ini. Dalil dia. Dalil hak dipegang untuk masuk ke dalam pemahaman kita lah. Dalil dalam apa kita kata ni, kitab-kitab mereka ataupun semua mereka banyak, sangat-sangat banyak lah. Boleh dikatakan kalau hadis-hadis mereka berkisah tentang tentang imamah lah, berkisah pada tentang imamah dan walayah. Imamah walayah ni memang sangat besar lah bagi mereka. Tapi dalam apa kita kata, dalam ahli sunnah wal jamaah ataupun dalam Al-Quran lah, kita kata Al-Quran ataupun dalam hadis sangat-sangat sikit. Jadi bila mereka jumpa satu tempat yang boleh dikaitkan, mereka akan pegang betul-betul lah. Sebab ini adalah dalil ahli sunnah. Contohnya kalau kita jumpa hadis, ada man kuntu maulahu fa'alihum maulahu. Tu memang ada dalam hadis kita, tu dia pegang sungguh-sungguh. Ala tarda ya Ali, tidakkah engkau redha ya Ali bahawa engkau ini kedudukan engkau seperti kedudukan Harun.
dengan Musa. Jadi hadis-hadis yang ada dalam simpanan ataupun dalam koleksi Ahlussunnah wal Jamaah yang ada kaitan, mereka akan guna sungguh-sungguh. Itu hadis. Quran ayat mana? Tak banyak yang ada. Ni, ayat ni lah dia pegang sungguh-sungguh. Jadi ayat ni sangat penting bagi mereka dalam cuba untuk masuk ataupun dalam cuba untuk meyakinkan kita bahawa kita sebenarnya ni kena berpandukan kepada Ahlul Bait. Yang mana Ahlul Bait itu siapa? Imamiyah. 12 imam. Ahlul Bait di sini masuk 12 imam. Dan 12 imam itu adalah maksum. Pegangnya ni 12 imam maksum dalam Quran hanya ni. Ni ayat dia ni. Ni ayat dia ni. Bahawa kita kena berpegang dengan 12 imam dan imam tersebut adalah maksum. Barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, wa man lam ya'rif imana zaman ni, maka dia adalah kufur. Barang siapa yang kenal imam zaman dia, maka dia boleh masuk syurga. Orang yang tak kenal imam zaman dia, maka nerakalah tempatnya. Mana dalilnya? Dalil dia tak sekira lah, banyak sangat lah. Dalil Al-Quran. Ni ayat 33 surah Al-Ahzab. Sebab itulah penting sangat. Kita menolak pemahaman salah. Dan pemahaman yang salah ini dibongkarkan sendiri oleh kumpulan ayat tersendiri. Pemahaman yang salah tentang ayat tersebut. Salah ke mana? Salah memahaminya dengan menolak siyak dan sibak. Kuat dia tak kena. Dia ambil tengah, tak tengok atas bawah, tak tengok dahulu dan sebelum, tak tengok ayat siyak dan sibak. Salahlah pemahaman tersebut. Sedangkan kalau kita tengok perhati molek di sini, bahawa ayat ini ditujukan kepada para isteri. Sebab itulah Quran ni, kita tak boleh tengok, tak boleh quote. Saja-saja ambil, kita kena tengok belakang. Kena tengok daripada awal akhir, kena tengok semua. Tak? Kena tengok semua. Siyak dan sibaknya kena tengok. Gagal memahami siyak dan sibak, akan gagallah memahami ayat itu dengan betul. Sebab ayat-ayat tersebut, dia ada kaitan. Dia ada kaitannya sangat kuat. Jalinan pemahamannya dijalinkan melalui melihat ayat sebelum dan selepas. Baik, di sini pegangan mereka mengatakan bahawa Ahlul Bait di sini, dan nampaknya berjaya juga kempen mereka tersebut, sehingga kita pun bila sebut Ahlul Bait, kita tak nampak bahawa Ahlul Bait itu adalah isteri para anbiya ataupun isteri seorang. Ahlul Bait itu sebenarnya dalam bahasa adalah isteri. Kita pun guna sebenarnya ahliyah. Ahlul Bait. Ahlul Bait, maksud ahlul rajul. Ahlul Bait kepada seorang lelaki itu adalah ahliyah dia. Itu dengan maksud isteri. Bukan keturunan, bukan termasuk anak menantu. So macam istilah kita lah. Istilah kita kata, kalau masuk Kelantan orang tina. Ya, orang rumah. Betul lah orang rumah tu umum. Orang rumah dengan masuk orang rumah tu termasuklah tok tua ke apa kan. Tapi bila sebut orang rumah, istilah itu telah dipakai, diterima bahawa orang rumah tu adalah isteri. Walaupun dalam rumah tu ada tok tua, ada menantu, ada anak cucu, tak kira. Sama juga dengan orang tina. Kalau orang Kelantan, orang tina. Orang tina kita. Jadi orang tina tu adalah isteri. Walaupun dalam dia ada lagi orang tina yang lain, tak maksudnya ada anak-anak dia, ada adik-beradik dia. Sama, Ahlul Bait dalam bahasa Arab sudah menjadi makna isteri. Dalam Quran pun isteri. Nanti kita akan tengok. Selain daripada ayat ni, dia boleh masuk lagi sebenarnya daripada ayat ni. Selain daripada kita tengok siyak dan sibak, boleh tengok ayat Quran sama ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Sebab tu sini sangat jelas sebenarnya kalau kita faham. Sangat jelas. Okey, contoh dia kata gini. Contoh Ahlul Bait dalam Quran. Kita tengok dalam usul yang pertama dulu. Usul yang pertama kita belajar iaitu Quran. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kita cuba search di dalam Al-Quran, berapa lagi perkataan Ahlul Bait. Dalam Ahlul Bait. Contohnya bila kita jumpa tentang Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa, cerita Nabi Musa, bila Nabi Musa alaihissalam dia balik daripada daripada tempat Nabi Syuaib, dia nak balik semula ke tempat dia kan, dia bawa isteri dia dan kambing-kambing. Dan sejarah bawa dia dengan isteri dia saja, tak ada orang lain. Kan? Nabi sampai satu tempat, bila dia nampak api cahaya tu, dia katakan kepada isteri dia, wa qala li ahlihim kusu.
inni anastu nara. Okey. Wa qala li ahli. Okey, itu salah satu lagi. Ataupun kalau ahlul bait cerita tentang Nabi Ibrahim kan. Apabila dia menerima tetamu. Apabila dia menerima tetamu, yakni para malaikat yang menceritakan, membawa berita gembira bahawa dia akan melahirkan anak. Dia akan melahirkan anak. Lalu isteri dia terkejutlah. Qalat a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Boleh beranak lagi ke saya ni? Saya dah tua, tok laki saya pun tua. Lalu apa para malaikat jawab? Qalu ata'jabina min amrillah. Ata'jabina min amrillah wa rahmatuhu alaikum ahlal bait. Ata'jabina kalau kita belajar bahasa Arab, ta'jabin itu domain ditujukan kepada perempuan. Memanglah sebab dia kata qalat tu isteri dia. Isteri dia kata saya boleh beranak alidu wa ana ajuz. Lalu malaikat kata ata'jabin domain muannas. Ata'jabina min amrillah wa rahmatullahi alaikum ahlal bait, wahai ahlal bait. Jadi ahlal bait situ siapa? Ahlal bait itu adalah isteri. Domainnya adalah domain muannas dan nidak di situ kepada dia ahlal bait. Jadi dalam Quran ahlul bait digunakan untuk isteri, bukan untuk anak cucu, bukan cucu dan menantu. Tak. Itu cerita tentang ataupun soal lagi cerita tentang kakak Nabi Musa. Bila Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai dan akhirnya dibawa diambil oleh Asia dan akhirnya tak ada orang boleh menyusu. Mak Nabi Musa tengah pusing ni, bapa anak dia lah manalah keadaan, dan bila bila dibela oleh Firaun, akhirnya dia tak boleh menyusu orang lain. Sebab Allah SWT haramkan, haramna alaihi al-maradi' min qabl. Kan? Kami mengharamkan maradi', orang lain nak menyusu. Tiba-tiba kakak dia yang disuruh oleh mak Nabi Musa untuk kita tengok, dia kata apa? Hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna. Hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna. Boleh tak saya nak kepada ahlul bait? Ahlul bait itu siapa yang boleh beri susu? Mestilah mak dia. Bukan maksudnya Jadi ahlul bait di sini dengan maksud isteri ataupun orang rumah. Orang rumah tu maksud isteri lah. Okey. Lepas tu ada persoalan juga. Soal lagi. Ada segi nahu. Dia kata bagi orang yang mengkritik. Dia kata cuba perhati ayat tu. Memanglah dia kata ayat sebelum dan selepas, domainnya ataupun khitabnya kepada para anbiya. Pada para isteri Nabi, sebab ya nisa'an Nabi. Lepas tu ada lastunna domain muannas lah. Tetapi kalau perhati, dia kata kalau perhati untuk ayat tersebut, innama yuridullahu liyudhhiba ankum. Situ seolah-olah ayat itu telah dipalingkan daripada penceritaan kepada cerita lain. Serupa macam contoh pertama lah. Contoh pertama itu lihat wala tuharrik lisan akan letak je lebih. Kan? Jadi dia kata hak ni bukan untuk isteri Nabi ni. Sebab dia kata perhati domain tu. Kalau dia masih lagi bertaut, kalau dia masih lagi ditujukan kitab itu kepada para isteri, para nisa'an Nabi, mestilah domain itu dikekalkan dengan domain muannas. Mestilah dia akan kata innama yuridullah liyudhhiba ankunnar rijsa. Lepas tu walitahhirukum tu dia akan wa yutahhirukunna tathira. Tu kita tak komen lah dia kata. Kita terimalah. Tapi hak ni domain tu domain kum. Domain kum. Kum ni untuk orang lelaki. Domain kum ni untuk lelaki, bukan untuk muannas. Kalaulah ayat ini masih ditujukan kepada isteri Nabi, kenapa domainnya ditukar? Kenapa tidak dikekalkan kepada kunna? Atas tu kunna belakang kan? Ya nisa'an Nabi may ya'ti min kunna. Ya nisa'an Nabi ataupun wa may yaknut min kunna. Tak.
Semua ada kunna. Berapa hak ni? Berapa hak ni jadi kum? Berapa tak kekalkan? Seperti ayat sebelumnya, waqarna fi buyutikunna, ataupun ayat yang sama. Masih lagi ayat 33. Waqarna fi buyutikunna. Kenapa tidak waqarna fi buyutikum? Dia persoalkan kita pula. Kalau kita tak boleh nak jawab, kalau kita tahu-tahu, kita pun rasa takut jolol. Ayat ni tidak ditujukan kepada isteri Nabi. Hak ni pun satu kesalahan yang sangat besar. Sebab cuba perhati. Ayat yang kita baca tadi. Contohnya kita kata ayat Nabi Musa tadi. Dia kata apa kepada isterinya? Kusu kan? Dia kata bila nampak ayat cahaya tu, dia kata apa? Aqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha. Kusu patatikum. Bapa dia guna kum? Bapa dia tak guna kunna? Ataupun lebih tepat lagi pergi lah. Bapa tak guna kusi? Sebab seorang aja sebenarnya. Nabi Musa, dia bawa isteri dia seorang aja. Dia boleh guna kusi ataupun nak jamak. Tak. Kusna ke? Lepas tu la'ali atikum. Tu sebab apa dia guna kum? Bapa tak guna la'ali atiki ataupun ali atikunna. Situ. Ahlul bait juga. Kepada ahlihi juga. Dan serupa juga dengan cerita tadi yang malaikat kata ata'jabina min amrillah wa rahmatullahi alaikum ahlal bait. Bapa guna alaikum. Sini seolah-olah kita tengok bahawa Al-Quran telah sediakan. Seolah-olah Al-Quran telah meletakkan jawapan kepada syubhat yang akan timbul. Seolah-olah Quran tahu dah bahawa ayat ni akan timbul syubhat. Akan ada orang yang menimbulkan syubhat, jadi Allah letak dah situ. Letak dah di tempat ahlul bait ataupun ahlul bait. Selain daripada tempat ni, ahlul bait dengan perkataan yang dengan maksud keluarga ataupun isteri. Dan di tempat ahlul bait itu Allah juga sediakan dengan dhamir kum juga. Sini dia nak kata siapa buat lagu ni? Siapa yang menyediakan trap ni? Kan nak kira dak sebagai satu trap. Kalau dia kata, sahabat yang buat, hebat sahabat. Ini Allah SWT, kalam Allah. Sebab itulah, balik semula ke mana-mana, balik semula pada usul yang pertama, Al-Quran menerangkan Al-Quran. Sebenarnya banyak sangat tempat Al-Quran menerangkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Seolah Allah sedia dah. Tempat ini ada kemusykilan dan ada, perhatilah wahai manusia, tempat yang menimbulkan kemusykilan itu akan diterangkan oleh Al-Quran juga, ayat Quran juga. Jadi di sini jawapan kepada kemusykilan ahlul bait itu siapa? Dalam Al-Quran menunjukkan bahawa ahlul bait adalah isteri, adalah orang tina. Bukan keturunan, bukan menantu, bukan cucu, bukan gapo. So, yang patut kemusykilan yang kedua, domekum kenapa Domekum tu apa guna domain muzakkar, domain muannas. Tepat yang sama juga. Allah meletakkan domekum juga. Jadi kemusykilan ini, dua kemusykilan dan satu ayat di sini dijawab. Selain daripada siyak dan sibak, siapa jelas ada ni siyak sibak ni. Selain daripada siyak dan sibak, ia juga dipecahkan oleh tafsiran ayat-ayat yang lain. Maksudnya duduk sini jawapan kepada kemusykilan sebab tempat ni besar. Kemusykilan yang timbul, syubhat yang ditimbulkan oleh golongan yang sesat ni sangat besar sini. Kalau kita tahu-tahu, kalau kita cetek-cetek, kita mungkin rebah. Lama ada orang kita yang jadi syiahnya sebenarnya. Tapi tengok ayatnya, tak ada masalah untuk kita muskil ataupun berasa syubhat, rasa keliru. Sebab kalau kita perhati ayat Quran juga, tak perlu kita nak cari sokongan hadis ke sirah ke apa. Tengok dalam Al-Quran juga telah dipecahkan masalah sini dengan dua usul. Pertama usul siyak dan sibak, yang kedua usul Quran dengan Al-Quran. Tak ada isu di sini. Jadi hak dia pegang ini satu-satunya ayat tentang apa panggil? Tentang maksumnya para imam dan ahlul bait adalah keluarga Nabi, khususnya jalur Husain adalah tertolak. Okey. Lepas tu soal lagi. Wa yutahhirukum tathira. Wa yutahhirukum tathira tu dia pakai dengan maksud maksum.
Ayat ini ayat tathir dipanggil. Kalau dalam bahasa, kalau kita mungkin berbincang dengan mereka, mereka akan guna nama-nama ayat lah. Ayat ni dipanggil ayat tathir, dipanggil ayat tathir maksudnya ayat maksum. Ayat maksum. Wa yutahhirukum tathira, dan kami bersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya adalah maksum. Jadi imam mereka adalah maksum. Sebab tathir sini dengan masuk maksum. Jadi kita tolak. Kita tolak sini maksum. Sebab apa? Sebab tak ada hak maksum ni, ismah ni hanya diberi para anbiya. Ismah ni hanya diberi para anbiya. Selain daripada para anbiya dan para mursalin, tidak ada ismah. Manusia itu tidak ada ismah. Walaupun ayat itu ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, kita tak percaya ataupun kita tak pegang bahawa isteri Nabi adalah maksum. Wa yutahhirukum tathira, itu kita bersih dengan sebersih-bersihnya. Ialah bersih daripada dosa dan bersih daripada, maksudnya mengangkat martabat mereka. Kemaksuman kita tak boleh bui kepada orang lain. Sebab kemaksuman ni hanya ada pada para anbiya. Tapi dia guna maksum. Jadi kita nak tolak lagu mana? Kita tak mana? Sebenarnya tengok Quran lah. Tengok Quran. Dalam Quran juga ada tempat yang lain. Sebab tu kata Allah ni, kalau kita nak tengok ayat Quran nak faham, sangat mudah. Guna app satu, tekan bab apa? Tentunya bab yutahhir. Cari bab yutahhir. Dalam Quran lain ada sebut bab yutahhirkum. Ada. Tapi di situ bukan dengan masuk maksum. Sebab apa? Sebab yutahhirukum situ, kum itu khitab untuk semua manusia. Iaitu dalam bab ayat taharah, bab ayat bersuci. Bab ayat bersuci, Allah nak membersihkan kita. Jadi adakah maksud tathir? Sebab kalau dia mau panggil ayat tu tathir, ayat apa ni 33 ayat Ahzab ni ayat tathir, ayat ni boleh juga kita panggil ayat tathir, sebab sama ayat tathir juga. Kan? Ma yuridullahu li ja'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu an yutahhirakum. Dalam bab suruh berwuduk, bergapo ni, Allah bukan nak suruh kamu payah. Ma yuridullahu li ja'ala 'alaikum min haraj, bukan suruh semayah gini gapo dak dalam bab kita apa ni bertaharah ni. Tapi Allah nak walakin yurid an yutahhirakum, bahawa Allah nak tathir kamu. Jadi tathir di sini ada kandungan masuk asam. Tak. Allah nak mensucikan kita, dan makna taharah pun kita tahu, suci. Jadi apa yang tathir di situ dia palingkan kepada makna maksum. Jadi di sini banyak usul. Dua usul yang kita boleh guna untuk menolaknya. Bila kita ngaji, bila kita tahu usul. Tapi kalau kita tak tahu usul, kita akan rebah seperti mana orang yang rebah. Berapa ramai dah orang kita yang rebah dengan hujah-hujah mereka, sebab mereka menggunakan untuk masuk untuk tackle kita, untuk nak suntik jarum dia kepada kita orang ahli sunnah. Dia tak guna apa kita kata apa ni hadis-hadis ataupun nas-nas dia. Dia tak guna kitab kahfi dia kau apa, tak guna. Dia guna kitab Bukhari, kitab Muslim, Quran. Situ kita pening nak jawab tu. Jadi pening tu bukannya sebab apa ni, tak ada kita tak jumpa. Sebab itulah penting yang usul-usul ni, bila kita tahu bahawa Quran juga saling menjelaskan di antara satu sama lain, maka selesai dengan Quran itu sendiri. Tak perlu cari sokongan-sokongan yang lain untuk menjawab kemusykilan yang ditimbulkan tentang kemaksuman imam 12. Jadi sini imam itu dengan masuk 12 imam salah. Ahlul Bait di sini masuk 12 imam salah. Ahlul Bait di sini disokong oleh Siak dan Sibak, dan juga ayat-ayat yang lain macam kita baca tadi bukan Ahlul Bait, sebaliknya isteri Nabi. Begitu juga dengan Siak dan Sibak. Okey. Lepas tu selain daripada ayat ini, sebenarnya ada satu cerita ataupun satu riwayat hadis yang sahih dalam kita kata Ahlus Sunnah, menunjukkan bahawa maksumnya mereka ini adalah berdasarkan ataupun ayat ini berdasarkan asbabun nuzulnya, ialah bila Nabi SAW panggil Ahlul Bait dia dan duduk dalam satu selimut, dia panggil kisah. Dia panggil hadis kisah. Kita hadis kisah pun kita tak tahu. Tapi orang dia semua akan tahu hadis kisah seperti mana, semua orang tahu. Orang dia mesti tahu, mesti kemah dalam bab ayat tathir. Ayat tathir pokok dia mesti tahu. Kita tak tahu gapo, kan? Dan
sokongan kepada ayat tathir tadi, hadis kisah. Orang dia semua tahu. Kita tak tahu ke apa. Nama hadis kisah pun tak pernah dengar. Ada satu cerita dalam hadis riwayat Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali panggil anak cucu dia, bukan anak cucu dia sebenarnya. Dia panggil Husain, Hasan, Fatimah dan Ali, dan diserkup ke dalam satu kain dipanggil kisah. Dan dia kata, Allahumma, wahai Allah, inilah ahlu baiti. Inilah keluar ahlu bait aku. Dan kalau dalam cerita tu dia ada doa ni, tahirkum tathira ni. Dia maksudnya sucikanlah mereka dengan maksud suci tathir itu dengan maksud maksumkanlah mereka. Hadis kisah ni ada dalam riwayat Ahlus Sunnah. Jadi dia kata, ni tengok ni. Kita tak guna dalil kita tak guna nas kita guna nas demo juga. Maksudnya kamu wahai Ahlus Sunnah, kamu sendiri pun jahil. Kamu sendiri pun tak tahu bahawa ini 5 individu ini adalah Ahlul Bait Nabi SAW yang mana maksum melalui ayat tathir. Ayat tadi bukan kosong. Ayat tadi ada sokongan dia, iaitu asbabin nuzulnya ialah Nabi SAW panggil dan selimutkan mereka dalam satu kain dipanggil kisah. Dan Nabi kata, Allah bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya. Dan peristiwa inilah yang turun ayat tadi. Kita pun pening pula. Dalam ayat Quran pun nampak ni kan, kita tak tahu. Jadi hadis kisah ni pun sebenarnya masalah jugalah kalau kita tak tahu. Sebenarnya hadis kisah itu riwayatnya adalah sahih. Tetapi dirayahnya adalah tidak sahih. Ada lagi sebenarnya kita kita tak tahu penilaian hadis. Ada 2 sebenarnya menilai hadis. Hadis ni tidak sempurna Quran. Quran ni kita terima. Quran ni turun generasi ke generasi dipanggil tawatur. Tawaruf ni tak perlu dipersoalkan sumber ataupun apa, sebab dia sah tu je. Tak perlu siapa bawa, siapa perawi, tak ada perawi, tak ada gapo. Quran ni satu saja. Allah SWT jaga. Tapi hadis dia melalui satu jalan dipanggil jalan penriwayatan. Penriwayatan tu melalui perawi-perawi yang menyampaikannya. Jadi sanad ataupun rantaian perawi itu dia harus kemah. Tetapi ke mana-mana pun mereka adalah manusia. Ke mana-mana mereka, kemah setara mana mereka adalah manusia. Jadi boleh jadi kesalahan itu berlaku. Jadi kita ahli sunnah pun faham benda ni. Boleh jadi saja manusia boleh berlaku. Sebab itulah dia ada tingkatan dia pula. Dia sudut ramah tak ramah. Hadis yang ramah dipanggil tawatur. Hadis mutawatir ni waktu kita pegang bahawa hadis tu betul, tidak akan berlaku kesalahan. Sebab secara logiknya bila ramah orang meriwayatkan, sudah tentu tak akan berlaku kesalahan. Apabila teksnya adalah sama berlaku. Teksnya sama. Contohnya kita kata kita buka esok kita beli surat khabar, berita harian, cerita yang sama. Buka Harakah, contohlah, cerita yang sama. Buka Metro ataupun buka semua nan yang siampau ke, apa semua benda yang sama. Jadi biasanya kalau semua channel TV kau semua ni cerita yang sama, biasanya cerita tu betul lah, cerita yang betul. Tapi kalau semua cerita yang berbeza, semua cerita yang lain, satu akhbar lain cerita berbeza, kemungkinan akhbar ni kemungkinan dia tak betul sebab dia bercanggah dengan orang lain. Tapi tak tu juga. Tapi kalau semua begitu, maka dari segi ramanya perawi, kita kira hadis itu mutawatir. Dalam penriwayatan, hadis ni dibahagikan kepada mutawatir dan satu lagi bukan mutawatir, dipanggil khabar ahad. Khabar ahad tu ada kemungkinan tersalah tu tetap ada. Tapi oleh kerana kekuatan seorang perawi, kalau perawi itu dia sahih, kita kira sahih dulu. Kecuali kalau ada bukti yang lain. Ada riwayat yang lebih kuat daripada dia. Kalau ada datang riwayat yang lebih kuat pada dia, maksudnya kita ke dulu. Tengok ada kuat, maka hadisnya dikira statusnya sudah jadi lemah dah. Kan? Sama ada dia syaz ke ataupun tengok keadaan lah. Baik. Tetapi Quran tak ada gitu. Hadis ni dia ada. Walaupun dia hadis yang sahih, tapi kalau ada kita boleh bawa. Katalah kita pegang dah, hadis ini sahih.
Asahul hadis, hadis yang sahih, rantaian yang cukup. Tapi jumpa satu riwayatan yang lain. Jumpa satu riwayatan yang bercanggah. Kita kena nilai dah. Kena nilai dah. Kekuatan ni. Apalagi kalau kita tengok ni sahih dah, tapi orang tu lebih asah, lebih kuat lagi. So, yang kedua, ada satu lagi dipanggil unsur ataupun usul dirayah. Dirayah ialah bukan kepada rantaian perawi, tetapi ada something wrong, ada illah, ada satu tersembunyi, ada benda yang orang lain tak nampak yang ada dalam teks hadis. Perawi meriwayatkannya, dia tak nampak hal ni. Secara jujurnya dia menceritakan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang disusuk masuk ke dalamnya, yang mana orang pengkaji, dan bukan mudah juga. Seperti mana kita kata usul-usul yang kita sebut sebelum ni, bukan semua dibuka. Macam usul siak dan sibak lah. Bukan semua mufassir nampak. Bukan semua mufassir nampak. Contoh dalam bab la tahrik bihi lisanaka li ta'jal bihi, semua orang mengatakan bahawa itu adalah khitab kepada Nabi SAW ketika menerima Jibril. Tapi bukan semua orang. Ada orang yang nampak bahawa bukan. Sama juga dengan bab sesuatu, something wrong, sesuatu yang salah, tak betul dalam hadis yang telah dianggap ataupun telah diangkat sebagai betul. Hadis-hadis berillah dia panggil. Jadi hadis-hadis berillah ini, nak tahu salah tak salah, tak boleh tengok melalui tak boleh melalui sanad, tak boleh tengok melalui rantaian perawi dia, tapi kena tengok teks hadis dia. Teks dia ada suatu benda yang tak kena, dan benda tu sangat halus. Benda itu sangat halus, tidak nampak oleh mata kasar para perawi ataupun penerima hadis yang lain. Tetapi setengah pengkaji dia nampak. Nak bila timbul masalah. Contohnya hadis ni, hadis kisah ni. Hadis kisah ni. Kemungkinan kalau ianya tidak dikaitkan dengan imamah, kalau kemungkinan lah kita kata, kalau tidak dikaitkan dengan imamah dan juga maksumnya para imam sebut, mungkin orang tak nampak lagi, orang masih baca lagi hadis itu dengan seperti baca hadis-hadis yang lain. Tapi apabila satu unsur yang mana hadis itu menyokong imamah dan menyokong maksumnya para imam, ulama memerhatikan, memang ada benda tak kena pada hadis ni, walaupun sanadnya dikira sebagai sahih. Okay. Hadis kisah ni ada dalam riwayat kita, tapi ana nak cuba kongsikan di sini. Riwayat Syiah. Riwayat Syiah ni, hadis kisah ni dia lebih sentimental lagi, dia lebih halus lagi. Mari kita tengok. Okey, ni hadis kisah ana ambil daripada web Syiah. Okey. Ni. Dan kalau kita baca ni kita akan rasa, bagi orang yang biasa dengan hadis, saya rasa adalah benda tak kena. Okey. An Fatimah Az-Zahra alaiha salam binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Fatimah annaha qalat dakhala alayya abi Rasulullah fi ba'd al-ayyam faqala assalamu alayka ya Fatimah faqultu alayka assalam qala inni ajidu fi badani dha'fan faqultu lahu u'idzuka billah ya abatah min ad-dha'f. Faqala ya Fatimah i'tini bil kisa al-yamani faqattini ataupun faqattini bihi fa'ataituhu bil kisa al-yamani faqattaituhu bihi wasitu anzur ilaihi wa idha wajhu yatala'la ka'annahu al-badar fi lailati tamamihi wa kamalihi. Lebih kuranglah bahawa cerita tentang Fatimah, bahawa sekali Rasulullah SAW mari masuk ke rumah dia, dia kata saya rasa lemah, saya rasa tak sedap badan, bawa lah kat selimut Yaman tu selimut saya. Jadi Fatimah pun pergi selimut lah Nabi SAW, dan dia kata dia melihat wajah Nabi berseri-seri seperti malam bulan purnama. Fama kanat illa sa'ah wa idha biwaladil Hasan qad aqbala. Tiba-tiba anak saya Hasan, Fatimah sebagai perawi mengatakan, anak saya Hasan masuk. Wa qala assalamu alayka ya amah, ya ummah. Faqultu wa alayka assalam ya qurrata aini wa thamarata fuadi. Lalu Hasan pun kata, assalamualaikum wahai ibuku, wahai bonda. Maka aku jawab, waalaikumsalam wahai penyejuk mataku dan
apa ni, wahai apa ni, buah hatiku lah, sama Fuadi je tu lah, buah hatiku. Faqala qala ummah inni ashmu 'indaka raihatan tayyibah ka'annaha raihat jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan kata, wahai bonda, saya tercium ada bau wangi, bau yang harum pada bonda, baunya seperti bau datuk saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Faqultu na'am inna jaddaka tahta al-kisa'. Lalu aku pun kata, ya, datukmu ada tu di bawah selimut tu. Fa aqbala al-Hasan nahwa al-kisa'. Lalu Hasan pun gilah ke selimut. Faqala assalamu alayka ya jaddah ya Rasulullah. Dia pun kata, assalamualaikum wahai datukku, wahai Rasulullah. Ata'dhanuni an adkhula ma'aka tahta al-kisa'. Boleh tak saya nak masuk sekali dalam kain selimut? Faqala wa alaikassalam ya waladi wa ya sahibah haudi. Lalu Nabi jawab, waalaikumsalam wahai anakku, anakku maksud cucu lah sini, wahai sahib haudi, wahai tuan kepada wahai pemilik apa ni, pemilik kolamku, qad azintu lak, saya izinkan. Fadkhala ma'ahu tahta al-kisa', maka Hasan masuklah di bawah kain selimut. Fama kanat illa sahih wa idza biwaladil Husain qad aqbala faqala assalamu alayka ya ummah. Faqultu wa alaykas salam ya qurta'ani wa thamrat fuadi. Faqala ya ummah inni ashimmu 'indak raihatan tayyibah ka'annaha raihatu jaddi Rasulillah. Faqultu na'am inna jaddaka wa akhaka tahta al-kisa'. Supa juga lepas tu Fatimah kata, tiba-tiba Husain pula mari, Nabi salam, dia kata ada bau yang sangat harum seperti bau datuk. Maka apa ni, Fatimah kata, betul ada datukmu tu dengan abangmu duduk di dalam kain selimut. Maka dia pun gilah, qala assalamu alayka ya jaddah, assalamu alayka ya man ikhtarahu Allah, ata'dan li an akuna ma'akuma. Lalu dia pun bersalam Husain tadi bersalam, assalamualaikum wahai datuk, assalamualaikum wahai orang yang Allah pilih. Hasan tadilah, izin kau kepada saya nak masuk sekali bersama dengan kamu berdua di bawah kain selimut. Faqala wa alaikumussalam wa alaikassalam ya waladi wa ya syafi' ummati qad adintu lak. Nabi berjawab, waalaikumsalam wahai cucuku, wahai pemberi syafaat kepada umatku, aku izinkan. Fadakhala ma'ahuma tahtal kisa', maka Husain pun masuklah bersama dengan Hasan dan datuknya Rasulullah ke dalam kain selimut. Faqbala 'inda dhalika Abul Hasan Ali bin Abi Talib. Lalu tiba-tiba mari pula ayah pada Hasan, yakni Ali bin Abi Talib. Wa qala assalamu alayka ya binta Rasulillah. Maka dia pun bersalamlah kepada isteri dia, assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Faqdu alaikassalam ya Abul Hasan wa ya Amirul Mukminin. Lalu dia pun kata, assalamualaikum ya Abul Hasan, wahai anak ayah Hasan. Kunyah dia, wahai Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Sekarang istilah Amirul Mukminin masa ni tahun bila ni? Nabi yang hidup lagi, tak ada lagi istilah Amirul Mukminin kan? Tak, dia bubuh dah. Dia beri dah title Amirul Mukminin. Faqala ya Fatimah inni ashunmu 'indaka raihatan tayyibah kana raihatu akhi wa ibni ammi Rasulillah. Dia pun kata, ada bau sedap ni, seperti bau saudaraku dan anak saudara dan sepupuku, yakni Rasulullah. Faqultu na'am ha huwa ma'a waladaik tahta al-kisa'. Aku pun jawab, Fatimah kata, ya betul lah, tu dia ada duduk di dalam kain selimut sekali dengan anakmu dua orang tu. Fa aqbala Ali nahwa al-kisa'. Lalu Ali pun gilah kepada kain selimut. Waqala assalamu alayka ya Rasulullah ata'dhunu li an akuna ma'akum tahta al-kisa'. Wahai Rasulullah, boleh ke dah saya nak duduk sekali masuk dalam kain selimut? Waqala wa alaikassalam ya akhi wa wasiyyi. Nabi jawab, waalaikumsalam wahai saudaraku, wahai wasi aku. Ni wasi juga satu istilah Syiah yang nak bahas panjang pula lah. Sebab itu Rasulullah macam sini ni, Rasulullah macam dia wasiat dah bahawa khalifah ni kepada, sebab wasi-wasi ni lah orang menerima wasiat khalifah. Wa khalifati, sebut dah pula khalifati tu dah. Wa sahiba wilai, dan juga orang pemegang panji-panjiku. Qad azintu lak fadakhala Ali tahta al-kisa'. Aku izinkan, maka Ali pun masuk dalam kisah. Summa ataitu nahwal kisa'. Kemudian aku pula, kata Fatimah, pergi kepada kain selimut. Faqultu assalamu alayka ya abatah ya Rasulullah. Dia berkata, assalamualaikum wahai ayahanda, wahai Rasulullah. Ata'dhuni an akuna ma'akum tahtal kisa'. Boleh dah saya nak masuk sekali dalam kain selimut? Qala alaikassalam ya binti wa ya bid'ati wa qad azintu lak. Wa alaikassalam, jawab Nabi, wahai putriku, wahai bid'ati, wahai
wahai seluruh badan, apa ni, sebahagian daripada badan aku lah. Aku izinkan kamu. Fadakhaltu tahtal kisa', maka aku pun masuk ke bawah, ke dalam kain selimut. Falamma aktamalna jami'an tahtal kisa' akhadha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarafail kisa' wa auma bi yadihi al-yumna ila sama'. Jadi bila masuk belakang tu, masuk semua tu, jadi 5 orang. Ini sangat penting ni, 5 individu ni panggil panstan dalam ni. 5 individu ni masuk dah belakang 5, masuk Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Maka Rasulullah pergi dua-dua hujung tu, Rasulullah pun sekuk gini dan dia angkat tangan ke langit, dia kata Allahumma inna haula'i ahli baiti. Ya Allah, hak ni semua ni, 5 orang ni adalah ahli bait aku. Wa khassati wa hamati wa lahmuhum wa lahmi wa damuhum dami. Yu'limuni ma yu'limuhum. Dia panjanglah, dan Syiah panjang sikitlah ni. Dan Allah dia sebut belakang lah. Dia darah daging aku, dia yang apa ni, sakitnya mereka, sakitnya aku, kan? Wa yahzunni ma yahzunuhum. Okay. Apa ni, menyedihkan aku apa yang menyedihkan mereka. Jadi panjanglah, sentimental lah sikit sini ni. Ana harbu liman harabahum. Aku akan mengisytiar perang bagi siapa yang memerangi mereka. Akak balas dah ni. Tak, liman apa ni, wasilmun man salamahum, dan aku akan berdamai dengan siapa yang berdamai dengan mereka. Ni nampak dah ada bentuk kan tasyayyu' ni. Mana lagi? Wa aduwan liman a'adahum, aku juga menjadi musuh pada orang yang musuh mereka. Wa muhibbuhum liman habhum, akan menyintai orang yang mencintai mereka. Innahum minni wa ana minhum. Innahum minni wa ana minhum. Mereka itu daripada aku dan aku daripada mereka. Maksudnya pengkhususan kepada 5 orang ini sahaja. Okey. Faj'al salawati wa barakati wa rahmati. Begitulah doa dia, panjang kita baca sini. Satu lagi apa ni? Okey. Adib anhum rijz wa tahhirhum tathira. Hilangkan semua kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, dan bersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya. Sebab dia nak kaitkan dengan ayat tadi lah, wa tahhirkum tathira tadi. Wa qala azza wa jalla, lalu ni sambungan dari cerita dia. Allah kata, ya malaikati wa ya sukkana samawati. Allah pun kata, wahai para malaikat semua, wahai penduduk langit, inni ma khalaqtu sama'an mabniyah wala ardan madhiyah wala qamaran muriran wala syamsan mudhi'ah wala falakan yadur wala bahran. Panjanglah semua Allah sebut-sebut Allah bangkit-bangkit kayak semua. Lalu faqala al-aminu Jibril, ya rabbi wa man tahtal kisa'. Lalu Jibril tanya, ya Allah, siapa di bawah kisah tu? Faqala azza wa jalla, hum ahlu baitin nubuwah. Allah sendiri kata mereka adalah ahli bait, ahli bait nubuwah wa ma'adin risalah, hum Fatimah, dan ma'adin pada risalah ini apa ni? Teras kepada risalah ni, mereka adalah siapa? Allah bilanglah Fatimah, ayah Fatimah, tok laki Fatimah, 2 orang anak Fatimah. Faqala Jibril, maka Jibril kata, ya Rabbi ata'dzununi an ahbita ilal ard li akuna ma'ahum sadisan. Wahai Tuhan, boleh tak saya nak turun bumi, saya nak masuk jadi orang kenal, nak masuk retek dalam kisah tersebut. Faqala Allah, na'am qad azintu lak. Allah kata, bolehlah, masuklah. Fahabital amil Jibril qala assalamu alayka ya Rasulullah. Maka turunlah Jibril, maka dia bersalam kepada Rasulullah, ya Rasulullah al-alil a'la yuqri'us salam wa yakhudhu bit tahiyah. Dan begitu seterusnya. Kalau kita baca panjang ini, maksudnya Jibril pun masuk kata ni orang. Hak ni riwayat dia. Kalau kita dengar riwayat dia ni lagi dah nampaklah Allah memang betul-betul lah Rasulullah SAW pilih ni orang ni, dan orang ni Allah sebut pula atas ni bahawa mereka inilah ahlul bait, ahlul nubuwah, dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, sehingga Jibril kata Allah nak turun retek. Nak turun retek nak jadi. Ini adalah riwayat Syiah ni, dan riwayat kita ada juga, walaupun tidak sentimental ni, ada juga. Jadi baik, hadis ini panjang je tak apalah. Hadis ini adalah hadis yang hadisnya tidak sahih. Hadisnya ada masalah. Masalah gapo? Masalah gapo hadis ni? Masalah hadis ni mengikut usul dirayahnya. Dirayah ni gapo? Mengikut usul logik lah, usul logik. Dia ada 2 lah maksudnya. Satu mengikut riwayat. Riwayat ni kita mengikut ilmu rijal, al-jarh wa ta'dil, kita kaji setiap orang perawi tu. Bila perawi tu, dan ilmu rijal ataupun ta'dil ni satu ilmu yang sangat hebat, sehingga tak ada dalam dunia ini hanya ada berkaitan dengan Nabi seorang ni.
Rasulullah SAW ada ilmu ni. Dan diperakui oleh orang tajuk apa semua bahawa kehebatan Nabi ni sebab ilmu rijal ni. Sebab Nabi lain tak ada. Tak sekira Nabi lah kita terjauh sangat. Orang paling dekat. Contoh kita kata cerita apa, kita dekat dengan Tok Kenali. Tok Kenali baru berapa? Tak, siapa 100 tahun. Pun kita tak boleh nak siapa dengar betul-betul. Tak boleh. Tapi Nabi SAW walaupun 1400 tahun, satu persatu perawinya kita tahu. Okey. Jadi hak riwayat tu kita faham lah kedah. Hak dirayah ni. Dirayah ni kira unsur logik. Maksudnya guna akal. Maksudnya kita boleh juga balik kepada salah satu daripada usul tafsir juga. At-tasir bil ra'yi al-mahmud. Maksudnya tu harus guna akal. Akal kita ni sangat banyak membantu dalam membuka lorong ataupun dalam menunjukkan betul atau tak betulnya. Banyak kita kena akal dan logik. Cuma gitulah, ada pembahagian lah. Akal yang kita betul-betul ikut tanpa ada pedoman, itu ar-ra'yul mazmum. Banyak juga orang yang rebah di situ. Tapi hak menggunakan akal dengan berdasarkan ilmu, tuntunan wahyu, hak ni akal yang akan dipandu oleh Allah. Sebab Allah suruh guna akal. Jadi hak ni juga riwayat ataupun kita nak nak menentukan hadis ini betul tak betul, ada satu lagi dipanggil unsur guna akal, guna dirayah. Jadi ulama telah mengatakan hak apa sini bahawa hadis ni salah, hadis tak betul. Hadis ini bercanggah dengan akal. Bercanggah dengan akal. Jadi gapo? Apa akalnya? Ana rasa hak ni kita bahas esok. Kita bahas esok tentang duk mana, apa illah dia, apa something wrong yang ada dalam hadis ni yang membuatkan kita tolak hadis ni. Hadis ini tidak sahih walaupun telah diisytiharkan sebagai sahih, telah dideklar sebagai sahih, tapi sebenarnya ada satu usul lagi, iaitu usul dirayah, bahawa hadis ini tidak sahih. Jadi lagu mana usul dirayah? Apa poin-poin yang ulama mengatakan hadis tak sahih? Kita akan bicarakan esok. Tapi nak ayat gitulah, bahawa hadis ini tak sahih untuk menyokong ayat tersebut. Dan ayat tersebut salah pemahaman mereka berdasarkan siyak dan sibak, dan juga berdasarkan tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi tak lagi pokok dia. Tak ada modal dah. Sebab inilah modal paling tinggi. Modal paling tinggi dia dalam nak mengatakan bahawa Ahlul Bait, nak menetapkan Ahlul Bait dan juga kemaksuman, hadis, kisah dan juga ayat ni, tapi dua-dua kita tolak. Dua-dua kita buktikan salah melalui usul. Hadis melalui usul hadis, dan Al-Quran melalui usul siyak dan sibak. Okey? Sebab itulah pentingnya kita ngaji usul. Sebab itu pentingnya kita kena rasa syukur kita berada di tempat yang Allah buka bab ni, bab memahami melalui usul. Dan usul ni bukan benda lain juga, benda di Quran sendiri, cuma kita yang tak nampak. Jadi ni insya-Allah kita sambung esoklah. Hari ni sekali ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun.